A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi بالرسل صدق الله واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita menyelusuri kepada dua ayat daripada halaman yang ke-13. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safah apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Kita ingin juga bertanya khabar kepada rakan-rakan yang berada di studio pada hari ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Biasanya Ustaz Tirmizi yang tanya soalan tu, tapi hari ini saya ambil lah Ustaz. Alhamdulillah. Dan juga kepada tuan-tuan yang berada di rumah, apa khabar yang di depan Facebook, di YouTube dan juga yang berada di depan kaca TV, ya, yang kita doakan terus dapat bersama nanti, ya, pada episod-episod yang akan datang. Dan jika ada yang tertinggal boleh sahaja melayari kepada YouTube ataupun Facebook di My Quran Time. Kita boleh tengok pada bila-bila masa sahaja dan ia boleh diulang-ulang, boleh dilihat kalau terlepas poin-poin, permata-permata yang kita boleh peroleh daripada setiap blog, pada setiap halaman di dalam Al-Quran ini. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, Tuhan kami, mohon ditambahkan keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Kita saksikan apakah ringkasan kepada ayat yang ke-87 dan 88. Iaitu pada ayat yang ke-87, Bani Israel ditemplak kerana mereka menolak kebenaran, ya, sebagai satu peringatan kepada Bani Israel sekaligus menjadi peringatan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-88, ya, buruknya ucapan Bani Israel, bagaimana mereka memberi respon kepada Nabi Musa dan juga kepada nabi-nabi seterusnya apabila mereka diajak kepada kebaikan dan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca dua ayat, ayat 87 dan 88 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat Al-Quran yang kita kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada potongan yang terakhir ataupun bahagian terakhir muka surat 13, dua ayat 87 dan juga 88. Sudah pasti isi-isi penting yang kita nak gali, yang kita nak dengar daripada Ustaz Fazrul tentang tadabbur dan apakah pengajaran penting yang boleh kita ambil. Sebab ada sebut tentang Nabi Musa dan kitabnya. Sudah pasti kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat-ayat yang telah disampaikan ini. Sebelum tu kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat kepada kita semua yang mendengar dan menghayati, dan juga Allah Taala berikan kepada kita kefahaman tentang ayat-ayatnya, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-87 dan ayat yang ke-88. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk membaca, memimpin bacaan pada tuan-tuan yang berada di rumah di mana sahaja, di mana kita ingin melihat kesinambungan daripada apa yang telah pun kita belajar sebelum ini. Ayat 86 bercerita tentang hakikat Bani Israel, bahawa mereka kebanyakannya itu adalah menukarkan kehidupan dunia dengan akhirat ataupun menukarkan kehidupan akhirat dengan dunia. Ya, mengapa kehidupan akhirat itu penting? Kerana itulah yang forever, yang kekal, sebagaimana kita bincang pada ayat yang ke-82, iaitu hum fiha khalidun, kekal di dalamnya menjadi ahli syurga. Baik. Tetapi apakah yang dibuat apabila ditawarkan kepada Bani Israel, orang-orang yang dianggap ataupun yang diajak kepada iman oleh Nabi Musa, mereka tidak mahu, ya, mereka menafikannya dengan memandang enteng kepada perjanjian yang telah pun mereka beri, iaitu untuk memastikan tidak menumpahkan darah dan juga tidak menghalau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam ayat 86 ini Allah menyatakan tidak diringankan azab dan tidak akan diberi bantuan kerana mereka meminta bantuan manusia ataupun makhluk, bukan meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah bantuan daripada Allah? Walaqad ataina Musal kitab. Telah kami anugerahkan Nabi Musa itu dengan Al-Kitab. Al-Kitab ini adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah tali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita sampai kepada surah Ali Imran, kita akan bertemu dengan istilahnya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kamu kepada tali Allah secara keseluruhan. Kerana tali Allah ini, kalau kita lihat bahawa ianya akan menyatukan manusia. Ya, ia cukup panjang, semua boleh bertaut dan ianya akan membawa kita dekat dengan Allah, mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menegaskan dengan waw al-qasam, waw sumpah pada ayat yang ke-87 ini, wa ini menegaskan Allah bersumpah sesungguhnya kami yang menganugerahkan. Jadi bila anugerah daripada Allah, ia adalah bantuan. Allah beri bantuan, Allah tawarkan bantuan, Ustaz, ya. Kita telah pun lihat pada peristiwa Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum, ya, bila datang kepada kamu hidayah, maka ikut benar-benar. Dan salah satu daripada hidayah ataupun bantuan itu adalah dengan dihantar sekali cikgunya. Bukan sekadar dihantar buku, Ustaz, kan. Letak atas gunung Tur itu pandai-pandailah cari sendiri, pandai-pandai baca sendiri. Allah Maha Pemurah menghantar cikgunya sekali, iaitu Nabi Musa dengan Al-Kitab. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan diikuti bukan sekadar satu cikgu tapi lebih banyak lagi cikgu utusan untuk membawakan risalah ini, ya, mengajarkan risalah yang ada di dalam Al-Kitab ini sendiri. Jadi ini adalah sebagai satu anugerah daripada Allah, satu bantuan. Di hujung ayat 86 itu yunsarun. Sebenarnya bila sampai di akhirat nanti, kalau ada yang kata mengapa saya tak dapat bantuan dulu dekat dunia, saya tak dapat bantuan, sebenarnya Allah menghantar Nabi Musa, nabi-nabi selepas itu berturutan adalah untuk memberi bantuan kepada manusia. Allah nakkan kita untuk kembali
ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan apakah lagi bantuan daripada Allah? Allah hantar Nabi Musa kepada satu kaum, ya, kepada satu kaum yang beriman, iaitu kaum Bani Israel, dan diikuti rasul, pelbagai rasul yang wajib kita ketahui, ada yang tak wajib kita ketahui, pelbagai nama, ya, yang kita tak tahu nama, kadang-kadang namanya Nabi Faith, ustaz, ya, tak pernah kita dengar. Nabi Daniel, nabi-nabi itu kita tak wajib tahu, tetapi itulah banyak rasul yang dihantar. Dan apakah rasul yang terakhir yang dihantar kepada Bani Israel? Namanya ialah Isa ibnu Maryam, ya, Nabi Isa ibnu Maryam. Apakah yang dihantar kepada, yang dibawakan oleh Nabi Isa ini? Al-Bayyinat, mukjizat, ya, mukjizat. Salah satunya mukjizat boleh menghidupkan orang mati, burung hidup, boleh nampak makanan, macam-macam mukjizat, ustaz, ya. Kerana apa? Kerana semua ini adalah untuk menyatakan bantuan daripada Allah, membina keimanan, sehingga kan kita yakin bahawa sebenarnya lebih baiklah memilih akhirat berbanding dengan memilih dunia, memilih Allah berbanding dengan bantuan daripada sesama makhluk semata-mata. Jadi ini adalah bahagian pertama daripada ayat yang ke-87 yang kita sama-sama beri perhatian, di mana bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada masalah. Kita beriman kepada semua rasul kerana kita yakin bahawa mesejnya sama. Mesejnya pilih akhirat. Dan bagi umat Yahudi, misalnya Bani Israel, mereka ada masalah sikit. Bila dia tengok rasul daripada kalangan mereka, dia kata, okey, kami akan beriman betul-betul walaupun dia masih lagi memilih dunia. Tetapi bila sampai Nabi Muhammad, lagilah bermasalah. Kerana apa? Bukan kerana cikgunya itu datang daripada kaum yang berbeza, tetapi kerana sikap yang ada pada mereka. Dan inilah yang kita nak perhatikan bahagian seterusnya dalam ayat ke-87. Kita berehat sebentar. Baik, Quran Time, Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Sadaqallah. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat ayat yang ke-87 sebagaimana dibacakan awal tadi oleh Ustaz Tirmizi tentang hadiah anugerah daripada Allah. Istilahnya ataina, kami menganugerahkan, kami memberikan kepada Bani Israel itu, iaitu Nabi Musa dan diikuti rasul-rasul pelbagai, ya, sehinggalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan diakhiri dengan Nabi Isa ibnu Maryam dengan bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, yang maksudnya kami teguhkannya dengan bi ruhil qudus. Ruhul Qudus ini adalah malaikat Jibril, Ustaz, ya.
Malaikat Jibril mengapa dinamakan Ruhul Qudus? Kerana ia Al-Qudus itu maksudnya suci, ya, roh yang suci kerana tak buat dosa, ya. Dan roh itu dikaitkan dengan membawa wahyu, membawa Taurat, membawa Al-Quran, dan inilah yang menjadi makanan kepada roh kita. Jadi roh kita ni kalau nak dibersihkan kena baca wahyu yang dibawakan oleh roh yang suci, iaitu malaikat Jibril. Dia lebih kurang macam kita lah Ustaz, kalau nak sucikan badan, dia mestilah orang yang bersihkan tu pun suci kan. Kalau orangnya pengotor kan, nak bersihkan baju kita, habis baju kita. Jadi bagi hati kita ini perlu dibersihkan bukan dengan Ruhul Qudus, tetapi dengan wahyu yang dibawakan oleh Ruhul Qudus, nama lain bagi malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril inilah yang membantu dalam membawa wahyu kepada Nabi Musa, diteruskan oleh rasul-rasul lain sehinggalah akhir sekali sampai kepada Nabi Isa dengan kitab yang bernama Injil, untuk terus meneruskan legasi tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa, kesinambungan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Afakullama Allah menyindir, mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel. Apakah patutkah setiap kali datang rasul bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ini adalah sikap. Allah sudah beri hadiah yang besar, tetapi apakah sikap mereka? Mari sama-sama kita baca sekali lagi. Afakullama sehingga hujung ini, kerana kita nak melihat bagaimana kegagalan Bani Israel bersama wahyu yang kita tidak mahu ianya berlaku kepada kita sebagai umat Islam yang diberikan mukjizat wahyu Al-Quran kepada kita. Bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-80, 87 sampai 87 saja. Satu ayat dulu Ya. Untuk kita perjelaskan lagi pada ayat yang lebih kurang panjang juga Ustaz Faz, lebih kurang ada dekat 4 baris juga, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ لا تهوى أنفسكم اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Sadaqallah. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-87, di mana sudah pun kita memahami anugerah Allah kepada Bani Israel, iaitu Nabi Musa diteruskan dengan rasul-rasul, berakhir dengan Nabi Isa alaihi salam. Respon mereka, afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Bila datang rasul ini, mereka memberi respon dengan apa yang tidak disuka oleh diri mereka, dan lalu mereka bersifat sombong. Apakah maksud di sebalik ayat ini sebenarnya? Kalau ada sesuatu yang mereka suka Ustaz, mereka kata okey. Kalau mereka rasa dia apa yang ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul ini, kalau ianya menyebabkan lebih banyak harta dapat lagi famous, terkenal, lagi menjadi popular, maka mereka akan pilih dan setuju. Tetapi kalau katakan suruh berjuang, suruh bersusah, suruh menjadi orang yang merendah diri, perkara-perkara yang tidak mengikut kepada istilahnya tahwa daripada perkataan hawa. Hawa ini adalah sesuatu yang membawa kita ke bawah, sesuatu yang membawa kita ke darjat yang lebih bawah. Maka kalau mereka tak ikut kepada hawa nafsu mereka, maka apakah yang mereka buat? Istakbartum.
iaitu mereka menjadi sombong kepada ajaran yang dibawakan oleh rasul-rasul ini. Jadi ini adalah perkara penting yang menjadi pelajaran kepada kita, bagaimana yang kita belajar daripada ayat 86, memilih kepada dunia akhirat. Mereka mengutamakan dunia kerana apa? Kerana mereka merasakan bahawa saya nakkan manfaat dan juga ganjaran yang cepat. Saya nak jadi popular cepat. Saya nak dapat kesenangan cepat. Dan istilahnya adalah istakbartum, iaitu mereka cuba untuk membesarkan pendapat mereka sendiri berbanding dengan pendapat daripada rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri sombong. Sombong bukan pakai baju cantik, ustaz ya, pakai kereta, rumah cantik, itu bukan sombong. Yang sombongnya itu apabila kita memandang remeh kepada kebenaran dan kita tidak mahu mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas mereka sombong ini, apa kesan orang sombong? Ya, kita sudah belajar daripada peristiwa Adam dan Iblis. Sombong ini menyebabkan derhaka, ustaz ya. Jadi derhakanya mereka ini ada satu kumpulan yang mendustakan para nabi, para rasul. Dia kata, tak naklah saya ikut Nabi Musa. Nabi Musa suruh berjuang. Dia kata, kau pergilah dengan Tuhan kau, kami nak duduk. Nak duduk rehat, kami tidak mahu berjuang. Ya, bila ada menu manna wassalwa, tolong tukarkan. Mereka degil, istilahnya kadzabtum, iaitu menafikan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi ataupun rasul-rasul ini. Yang pertama. Satu lagi kumpulan, lagi ekstrim. Mereka bukan sahaja yang menafikan, degil, tetapi mereka sanggup membunuh, Ustaz. Mereka membunuh. Pasal kalau orang dah tegur, asyik tegur je, susah sangat, baik. Bunuh cikgu tersebut agar tak ada lagi orang nak kacau kepada kehidupan mereka yang degil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menafikan dan membunuh ini bukan sekadar berlaku pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa tu kan kena kejar, Ustaz kan? Kejar untuk dibunuh oleh Bani Israel juga. Tetapi ia juga berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah menjaga Nabi Muhammad yang yang Nabi kena ialah disihir ataupun diracun dengan kambing kan. Ada orang Yahudi bagi kambing untuk dimakan, Nabi kena racun tersebut, tapi Allah masih jaga. Jadi ini adalah satu jenayah dalam Bani Israel yang berlaku, dan perkara ini yang kita ingin hindarkan, yang kita doakan jangan sampai kita menjadi orang yang kadzabtum, menafikan ajaran yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga taqtulun, Ustaz ya. Zaman sekarang ni Nabi tak ada, tapi menafikan itu kalau ada ustaz, ada ulama membawakan panduan daripada Quran, tegur kalau benda tak betul, ya, kata dalam kahwin, ya, jangan bercampur lelaki perempuan contohnya kan, ataupun jangan membazir bagi ataupun orang-orang korporat ataupun menteri ke, sila jaga pastikan arak itu diharamkan betul-betul contohnya kan, kena tegur. Lepas tu ada yang sampai disenyapkan ataupun dibunuh pun ada, ya. Jadi perkara-perkara ini degil ataupun membunuh bukan sekadar berlaku pada Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad, dan pada zaman ini kita harapkan ianya tidak berlaku agar jangan sampai umat Islam ini dihina di dunia dan diazab sampai di akhirat. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan yang dipilih adalah waqaffaina min ba'dih, daripada perkataan qafa yang maksudnya mengikuti, mengiringi. 5 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-27. Dan apakah kepentingan perkataan qafa ini? Ialah Allah amat sayang kepada seluruh manusia. Allah amat sayang kepada Bani Israel dan Allah amat sayang kepada kita semua. Allah hantar cikgu-cikgu daripada awal dahulu Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lepas itu ada pula ulama-ulama yang Allah utuskan untuk apa? Untuk memastikan kita ini kembali semula ke daerah penuh nikmat, iaitu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat apa? Dengan syarat mengikut hidayah sebagaimana Allah nyatakan ketika Nabi Adam turun bersama Hawa dan juga iblis di atas muka bumi ini. Jika ikut kepada panduan hidayah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam My Quran Time, dalam program-program yang tuan-tuan semua yang berada di studio terus ikuti. Kita doakan terus istiqamah, ya, jaga elok-elok, jangan pandang belakang dah. Pastikan Quran ini menjadi
menjadi apa Ustaz, amalan kehidupan, jangan tinggal walau sehari, kerana ia adalah satu pelaburan yang amat berbaloi. Jadi kita rehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جئنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada kita Al-Quran, kalamullah, dan membawa kepada kita sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang kita sebut huruf waw, huruf hamzah, a, ba, bi, bu, itulah yang disebutkan oleh pada zaman Rasulullah SAW sampai kepada kita. Inilah jasa para ulama yang menterjemahkan. Kalau zaman Rasulullah ada kamera digital, boleh taswir lah, boleh ambil video kan, macam mana Rasulullah menyebut huruf. Tapi ia dirakamkan juga, rakam melalui tulisan, melalui kitabah, melalui tulisan. Dan alhamdulillah para ulama begitu sangat komited. Mudah-mudahan Allah Taala membalaskan dengan sebalas baik-baik balasan, kerana sampai kepada kita hari ini kita juga dapat membaca sebagaimana yang disebut pada zaman para sahabat-sahabat mereka semua membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Kita untuk slot yang seterusnya kita tajwidlah, nak membetulkan bacaan-bacaan kita. Kita lihat slide kita, paparan yang pertama untuk ulang kaji menyempurnakan hukum iqlab pada kalimah mim ba'dihi birrusul. Ayat yang kita baca tadi, walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Ada hukum iqlab dekat situ, ataupun hukum qalb, hukum qalb, qalbun nun, itu mengiklabkan nun. Iklab ni ada satu huruf sahaja. Huruf apa iklab? Huruf iklab ada satu je kan, huruf ba. Maka apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf iklab, iaitulah ba, maka hendaklah nun tu dibaca dengan iklab. Maka apakah maksud iklab? Iklab maksud dia apa? Iklab. Iklab tu sendiri maksud apa? Hati dalam bahasa Arab kita panggil apa? Qalb. Apa maksud qalb? Qalb. Kan kita baca ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Maksud dia qalb daripada perkataan hati, dia juga bermaksud berbolak-balik. Kadang jadi baik, kadang jadi kurang baik. Itu maksud hati.
maksud dia kita kata memalingkan. Boleh. Dan juga qalb di sini dalam istilah tajwid bermaksud menukar, tukar. Tukar. Jadi nun tu dibaca secara iklab, maksud dibaca dengan menukarkan nun tu kepada apa? Nun tu ditukarkan kepada apa? Bukan kepada ba, kepada mim. Sebab jumpa dengan ba, maka nun tu kena tukar jadi mim. Okay. So, macam mana? Tukarlah nun tukar mim. Macam mana? Asal dia min ba'dihi. Oh, payah kalau nak kena baca dengan nun tu. Kalau nak kena baca dengan nun mati. Min ba'dihi. Orang Arab tak akan baca. Orang Arab bahasa percakapan dia saja. Kalau ada nun mati bertemu dengan ba. Contoh, kita kata ambar. Kurma tu. Ambar. Kan? Nun, ain nun bara. Kita tak kata berapa sekilo anbar ni. Payah. Macam Jawa bunyi. Anbar bunyi tu. Kita kata ambar. Kita terus tukarkan nun kepada mim. Tengok. Ini bahasa percakapan orang Arab. Bahasa Arab. Ambar. Kenapa? Ambar. Tutup mulut. Patut anbar. Patutnya. Payah nak sebut tu. Nak kekalkan nun mati. Tengok. Orang Arab bahasa percakapan pun dia akan tukar kepada mim terus. Tutup mulut terus. Maka Quran pun turun untuk memudahkan kita semua walaupun asalnya nun mati, anbar asalnya. Tapi kita baca dengan iklab, menukarkan nun mati itu kepada mim. Sebab apa? Sebab jumpa dengan ba. Dan ba dengan mim kan dekat, makhraj di bibir belaka dua-dua kan. Oh, jadi orang kampung pula Safar. Jadi orang kampung pula dah. Okey, bahasa kampung tak apa. Okey, so nun bila berjumpa dengan ba, maka dibaca secara iklab. Iklab apa? Tukar. Maka tukarkan nun. Qalbun nun kepada mim. Asalnya min. Jadi tukar je nun kepada mim. Bila mim, tutup mulut mim. Macam mana sebut mim? Cuba sebut mim. Mim. Am. Alaihim. Macam itulah. Jadi min seolah-olah mati berjumpa dengan mim. Min ba'dihi birrusul. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Bila sebut pekerjaan dengung ni kena panjang lah. Kita panjangkan sikit dengung tu sekadar kita katakan 2 harakat. Dan jangan kemam. Mim, mentang-mentang tukar mim, dia tutup mulut macam dia kemam. Tak boleh macam tu. Mim, tak cantik. Tak bunyi Arab yang fushah, yang bahasa rasmi ataupun Arab yang tulen. Kan? Dan jangan buka mulut sampai meo, dia kata ustaz kata masuk selai kertas. Dia pun tak tahu nak ukur macam mana. Meo, tak jadi ikhlas dah tu, jadi ikhfa pula. Jadi letak je mulut bibir tu sebut mim, tapi jangan kemam rapat sangat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Aywa, begitu okey, tu iqlab. So kita lihat paparan yang kedua, slide kita yang kedua untuk tajwid. Menyempurnakan sebutan huruf qaf yang berbaris. Pada ayat kita baca ni ada 2 qaf yang berbaris di atas iaitu walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Ada 2 qaf yang berbaris fathah yang berbaris di atas. Qa, maklum dah kepada kita qa ni huruf tebal. Walaupun dalam bahasa Melayu jarang kita sebut qa baris atas kan. Tapi bila baca Quran kena sebut qaf baris atas tebal. Cuba sebut qa. 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 Itu. Walaupun sebelum dan selepasnya nipis, tetap kekalkan ketebalannya. Walaqad atayna Musa. Walaqad atayna Musa.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وقفينا من بعده بالرسل tebalkan qaf. Tak boleh baca nipis. Walaqad tak boleh. Wa kaffai. Tu kalau nipiskan qaf, dia terus akan jadi kaf. Walaqad tak boleh walaqad. Walaqad biar nampak beza. Lam sebelum qaf dan a selepas qaf tu. Nipis. Dua tu nipis, tengah tu tebal. Biar nampak beza perbezaan suara tebal nipis. Cantik bacaan. Walaqad walaqad atayna. Semua tebal belaka. Kan? Jadi nampak yang tebal diberikan hak tebal, yang nipis diberikan walaqad atayna Musal kitab. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Jagakan walaqad huruf qaf yang tebal, kemudian wa qaffayna, kemudian min ba'dihi birrusul. Sekali lagi iqlab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kita hafal pula apa yang kita dah boleh ingat sikit-sikit ni pada ayat yang sama. Terus tak tengok Quran terus tak tengok mushaf. Walaqad atayna Musal kitab. Walaqad atayna Musal kitab. Dan kami berikan kepada Musa al-kitab. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. 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 Okay, gabungkan ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. Masya Allah. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menghafal. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Kita melihat kepada ayat 87 dan 88. Alhamdulillah sebentar tadi kita menghafal pada bahagian pertama ayat 87
Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memberi perhatian Ustaz ya. Sebenarnya bila Allah menyatakan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Nabi Musa ini dengan Al-Kitab, sebenarnya diikuti dengan rasul-rasul sebelum itu. Zaman dahulu Bani Israel diberi banyak guru, dan bagi kita, kalau kita didatangi, kita banyak peluang berguru, sebenarnya itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu perkara yang perlu kita faham. Jika tidak, kalau kita rasakan bahawa cikgu datang ni menyusahkan je lah, cik belajar je. Sebenarnya kalau zaman dahulu ni, inilah yang mereka buat Ustaz ya. Datang cikgu, Allah kena belajar. Lepas tu kalau dia rasa macam apa yang cikgu ajar tu seperti dia tak suka, maka istakbartum ya. Dia merasakan pilihan saya lebih penting daripada ilmu yang dibawakan oleh para rasul. Jadi ini adalah kefahaman kita berdasarkan kepada ayat ini untuk menjadi pelajaran kepada kita. Dan kita ingin teruskan bagaimana respon mereka bila didatangi guru-guru. Mereka ada yang mendustakan, ada yang membunuh ya, membunuh para rasul, membunuh cikgu yang datang ya. Dan apakah perkataan mereka yang sebenarnya menyebabkan mereka itu jadi teruk begitu Ustaz ya. Ayat 88 kita baca untuk kita memahami perkara ini. Silakan. Insya-Allah, tabarakallah. Ustaz sebut membunuh cikgu kan. Mungkin kalau tengok cerita-cerita hari ni kan, bukan tak cerita, realiti lah kan. Ya. Mengejek-ngejek pun ada zaman sekarang kan, cikgu masuk kan, dah tidak menghormati lah, walaupun tak sampai membunuh, tapi mungkin ada persamaan lah Ustaz Faham ya. InsyaAllah kita baca dulu ayat 88. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat ke-88, dan mereka berkata hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu kerana keingkaran mereka, tetapi hanya sedikit bilangan mereka yang beriman. Ini adalah respon mereka bila didatangi para rasul ya, guru utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyatakan bahawa Ustaz, qulubuna ghulf ya, hati kami tertutup. Apa maksudnya? Satu, kami tak fahamlah apa yang kau cakap. Satu. Yang keduanya ialah kami tak perlukan ilmu yang kamu bawakan kepada kami kerana kami sudah ada ilmu sendiri. Kau punya ilmu ni tak relevan ya. Jadi ini adalah tanda mereka ini merasakan bahawa hati sudah tertutup, tak faham, tak boleh catch up, tak boleh ambil ilmu yang ada, susah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dengan perkataan itu sebabnya kita kena jaga-jaga Ustaz ya. Kalau kita tak faham, kita minta doa pada Allah ya. Jangan sampai kita kata cikgu susahlah cikgu, tak payahlah saya belajar Quran ni, saya tak belajar isinya susah ya. Hati saya ni rasanya apa? Kalau orang cakap dah berkarat, kan, dah berkarat, dah tua sangat, itu sebabnya saya susahlah nak mendalami Al-Quran. Bila bercakap sahaja perkataan itu sebenarnya dia jadi satu sumber laknat. Sumber laknat. Allah cakap apa? Bal la'anahumullahu bikufrihim. Dengan kekufuran, maksudnya ada anugerah daripada Allah tidak disyukuri. Maksudnya apa? Kufur. Dengan tidak bersyukur dengan anugerah cikgu datang, dengan adanya risalah untuk membawa ke syurga, orang ini diberi laknat oleh Allah. Allah melaknat mereka. Apa maksud laknat? Jauh daripada rahmat Allah. Sepatutnya bila dia bersyukur, Allah akan mudahkan. Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita. Sebagaimana dalam surah Ibrahim, wala in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, cikgu ada, ya, kita dapat Al-Quran, maka walau sukar macam mana pun, akhirnya makin lama makin mudah. Lagi dan akhirnya kita merasai nikmat bersama dengan risalah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balla'anhumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Sedikit di kalangan mereka yang beriman, maksudnya orang yang nak beriman di kalangan Bani Israel ini. Dan yang keduanya ialah iman mereka itu, ya, kefahaman yang kedua, iman mereka itu sedikit sangat. Itu yang menyebabkan mereka tidak bersyukur, dan orang tidak bersyukur mulutnya tak ada insurans Ustaz ya.
main lepas saja. Dan salah satu cara mereka lepas sahaja kepada cikgu yang dihantar dan risalah yang diutus oleh Jibril ini ialah qulubuna ghulf. Itulah perkara penting yang kita kena berhati-hati dalam hidup. Dan kalau katakan anak murid kita Ustaz ya, kalau apa ya, pelajar-pelajar ke, kalau dia dah mula keluar perkataan susahlah cikgu kan, hati saya ni tak boleh lah pergi, kalau ilmu lain tu kira okey lagi, walaupun sebenarnya itu bukan adab dengan ilmu ya, bukan adab dengan ilmu. Apatah lagi kalau dengan Al-Quran, jangan sampai kita katakan saya ni belajar dulu bahasa Inggeris, saya ni dah tua, saya ni memang dulu banyak dosa, saya banyak kesilapan, mungkin hati saya dah tertutup kot. Ataupun dalam masa yang sama, jangan sampai kita menjadi penutup kepada hati orang lain. Kita kata pada orang lain, hati kau ni dah apa Ustaz? Istilahnya dah bebal. Contoh kan, ni cikgu-cikgu lah. Cikgu-cikgu kena berhati-hati sikit mulut tu ya. Jangan cakap kamu ni hati apa bebal, tertutup, apa macam-macam perkataan itu. Itu adalah perkataan-perkataan yang sebenarnya menjemput ya, mungkin anak tu tak adalah sampai jadi bebal, tetapi cikgu itu nanti khawatir diberi laknat oleh Allah kerana sanggup mengeluarkan perkataan tidak beretika, tidak bermoral. Dan inilah pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 88. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, resolusi kita, kesimpulan pada hari ini, bersihkan hati dengan menjauhi sifat sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu tanda bahawa seseorang itu sombong ialah apabila memilih apa yang diinginkan oleh diri, bukannya mengutamakan apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengimani para malaikat dengan mengamalkan isi kandungan wahyu. Ya, dalam ayat yang ke-87 itu, biruhil qudus, itu adalah malaikat Jibril. Kita beriman bukan sekadar percaya begitu sahaja, tetapi menghargai ya hadiah yang dibawakan daripada Allah melalui malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril sebagai roh yang suci, tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa kita dengan wahyu yang dibawakan. Yang ketiga, kita gunakan akal dan hati untuk membezakan yang baik dan yang buruk. Dan jangan sampai hati kita nyatakan bahawa saya dah tak boleh dah faham, saya dah tak boleh dah nak asingkan yang baik dan buruk pasal dosa saya, kesilapan saya. Jangan cakap begitu, kerana Allah sentiasa membuka peluang. Dan salah satu membuka peluang itu adalah dengan kita masih lagi ada Quran, masih ada cikgu-cikgu yang mengajar secara offline ataupun di online di YouTube. Cari dan terus cari. Fa imma yatiyannakum minni, jika kita cari kepada hidayah daripada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi pencari kebenaran, ahli keluarga kita kuat mencari kebenaran, kerana kita tahu kebenaran ini amat berharga menuju ke syurga. Sama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wajannibna ittiba'ah. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkanlah kami satu kebenaran sebagai satu kebenaran untuk kami ikuti, ya Allah. Dan ya Allah, tunjukkanlah kami jelasnya kebatilan agar kami dapat menjauhi akan kebatilan tersebut, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk sentiasa bersama, berjuang dan bersama dengan kebenaran, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan kebaikan, ya Allah, dan meninggalkan akan kemungkaran, ya Allah. Cinta kepada fakir miskin, ya Allah. Dan ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini. Dan kita sudah pun belajar 2 ayat Ustaz ya. 2 ayat sebentar tadi, dan mungkin di hujung-hujung ini mungkin Ustaz ada komentar tentang ayat 87 88 ni Ustaz, sebagai peringatan dari segi bacaan lah, dari segi bacaan. Baik, pada ayat 87 dan juga 88 kita dah sebut tadi tentang huruf qaf yang berbaris di atas, dan juga hukum iqlab, hukum iqlab. Dan juga kalau kita lihat di sini pada ayat yang ke-87 ada ayat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, perkataan Isa bin Maryam al-bayyinat, yang mana huruf ain itu berbaris di bawah. Kalau orang Melayu nama Isa pun disebut dengan huruf I lah kan, huruf I, Isa dengan hamzah, lebih dekat dengan hamzah. Tapi seelok-eloknya kalau orang nama Isa, kita panggillah dengan huruf ain berbaris di bawah.
supaya betul-betul ambil sempena dengan Nabi Isa lah kan. Isa. Tapi dah walaupun dah dimelayukan jadi Isa kurang cantik lah mungkin perkataan asa tu maknanya kan, takut jadi asak tadi kan yang dia punya perkataan itu. Maka ain baris bawah kita sebut ai, jangan sebut i. Ai. Dan kita baca surah Fatihah, nasta'in, nasta'in. Begitu. Jangan nasta'in. Jangan baca macam tu. Nasta'in. Cuba sebut sikit. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu Safas. Ini sebagai tanda kesungguhan Ustaz ya. Ya. Sebenarnya kita boleh ubah aja kan dari segi bacaan, dari segi kefahaman Al-Quran ini, dan inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita membina satu komuniti bersama dengan Al-Quran, kerana kita yakin bahawa kita bukan ulu buna gulf Ustaz ya. Siapa sahaja boleh bersama dengan Al-Quran, dan tuan-tuan boleh menyumbang, boleh berkomunikasi dengan nombor tertera untuk sama-sama kita melebarkan lagi Al-Quran di seluruh dunia, dan kita mengharapkan rahmat yang luas daripada Allah apabila kita terus bersama Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk terus bersama My Quran Time, Quran, Salat, Infak insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين